Adakah boleh mengkafir Syiah? Syiah Syiah ni kira ramai di Malaysia Orang kata, ada wartawan kata saya, Mufti Perlis terbuka tapi pada siapa? Hantam Syiah. Kata saya, orang yang percaya kepada kepelbagaian pemikiran, tetapi mesti dalam kerangka yang betul. Masalah Syiah, ya bukan masalah dia bernama Syiah, tapi masalah Syiah ialah Syiah ini masalah pembohongan. Bohong kata Omar bunuh Fatimah. Tuan tengok ni di hauzah dia di Gombak. Tengok, saya ada orang bagi CD. Oh, budak-budak kecil-kecil lagi duk menari Syiah ni, pukul-pukul badan ni, tapi belum luka lagi lah. Saya ingat tak lama lagi kalau dia terus pula dia boleh join batu kif. Ya, di Pakistan luka-luka. Tuan tengoklah internet, dia pukul dengan pisau kerana mengenangkan Hussein. Kemudian duk cerita Sayyidina Hussein dibunuh, cerita bagaimana Yazid punya dosa Abu Bakar rampas kuasa, kemudian duk nyanyikan lagu. Dulu lagu tu daripada bahasa Iran diterjemah dalam bahasa Melayu, kemudian nyanyi ramai-ramai, yang lain tu pukul lah. Syiah satu mazhab yang hidup dan nostalgia yang tak keluar-keluar. Duk cerita Hussein kena bunuh, Al-Husain bin Ali kena bunuh, patut Yazid kena bunuh. Kalaupun kita semua setuju dia dibunuh secara zalim, memang dia dibunuh secara zalim. Kalaupun kita setuju Yazid yang bunuh dia, kau nak buat apa? Yazid masih hidup ke kau nak bunuh dia? Yazid kat kampung tu ada lah, itu jual kopau, kau nak buat apa dengan dia? Ada orang Melayu ikut cerita yang tak logik. Macam tuan-tuan pergi ke Mekah, tuan-tuan akan tengok juga dia duduk dekat bakar tu kan, ramai. Tapi dia kelebihan tokoh-tokoh Syiah ni, dia boleh menyanyi, suara dia okey tak kan. Jadi dia kalau nak jadi ulama Syiah ni, dia nak kena masuk khusus seni nyanyi. Dia menyanyilah lagu lah, dia menyanyi. Sebagai tu dia nyanyi lagu Arab kan. Dia bukan zikir sebenarnya. Saya masa zaman-zaman macam dia orang ni kan, pergi duduk sekali dengan dia kan, nak dengar dia cakap apa kan. Dia nangis lah, dia cerita, wahai Rasulullah, kau tengoklah si laknat Umar bin Khattab ini, dia telah membunuh anakmu. Jadi dia laknat Abu Bakar dia. Lepas tu yang lain tu menangis lah. Pada suatu hari Fatimah sedang duduk dalam rumah, datangnya Umar menendang pintu rumah, lalu pintu tu menimpa Fatimah, lalu lukalah pada dadanya, lalu meninggallah anakmu yang dirahmat, yang dikasihi Tuhan. Begitu. Akhirnya dia orang menangis ramai-ramai, hidup dalam duka cita di atas cerita yang direka sendiri. Tapi orang Melayu sekarang ni semua berdendam perantau punya geng, setuju, bakal banyak ikut. Bagusnya ni jabat-jabat agama ni, yang kita yang mengajar sunnah ni, dia kalut sangat. Yang Syiah tu tak ada bunyi pun tengok. Kalau boleh orang cerita pasal orang ajar sunnah ini, masyarakat kita berpecah. Saya satu orang hamba Allah dan majlis perjumpaan dengan Perdana Menteri, sebut dah ni apa nama akta rahsia rasmi. Ketika gawat ni, satu hamba Allah kata, kita ni masalah yang berpecah masyarakat Malaysia ni. Politik tu satu hal lah, bukan politik, tapi yang berpecah di Malaysia teruk sekarang ni tokoh agama ni. Saya nak pegang mikrofon lah, ialah kerana ada orang tak mau baca doa dengan Tok Imam pas mayang. La ilaha illallah. Tak menasabah. Adakah itu memecah belah kan? Tak ada siapa pun kata kau baca doa Tok Imam habis sangat, dia baca sendiri. Ini ulama yang jaga jubah daripada kena darah ni, kerana bimbangkan
kehidupan dia. Ini yang dia dipikirkan. Benda yang tak guna siapa pun tak berpecah kerananya. Orang kata orang sekarang ni berpecah kerana orang Melayu ada yang tak mau tahlil. La ilaha illallah. Jimatlah nasi kau. Zaman ekonomi Malaysia, kita menjimatkan lagi kerana kita tak pergi. Daripada bajet 300 kepala dah tinggal 200. Pasal 100-nya dah ikut geng tak mau tahlil. Itu tak ada orang Melayu berpecah dalam isu politik. Orang Melayu berpecah dalam isu rasuah. Orang Melayu berpecah dalam isu-isu kenegaraan. Orang Melayu ada yang sampai isu agama yang lain. Lebih teruk, orang ajar sunnah orang tak berpecah. Darabani wa baka, syatamani wa ishtaka, kata syair Arab. Dia pukul aku, dia menangis. Dia maki aku, dia pergi mengadu. Kita mengajar, kita tak ada apa pun. Dia yang pergi cerita keadaan huru-hara orang. Padahal tak ada apa. Lalu dia ban ustaz-ustaz ni. Kecuali Mufti Perlis, biar kat dia seorang. Kan, tapi yang biar habis orang ni semua tak boleh mengajar. Sebab apa? Masyarakat berpecah. Apa berpecahnya? Apa berpecahnya? Kau nak pergi tahlil, kau tak mahu pergi. Ramai juga orang yang tak pergi tahlil, tak kena ikut kita pun. Orang sibuk, orang apa? Apa masalah? Tok Imam lepas mayang doa macam Tok Imam. Dia ada doa dia sendiri. Hal dia nak doa. Ini negara demokrasi, biarlah. Kelang kabut. Saya bukan nak kata pada golongan agama. Di pengajian mereka, di sebahagian pondok mereka, sorry to say, pengajian di pondok mereka sangat sempit. Mereka tidak boleh mengkritik tok guru mereka. Tok guru mereka bagaikan maksum setengah pondok itu. Apa yang tok guru kata itu bulat. Kita belajar dalam sunnah ini, kullu ahadin yu'khadhu min kalamihi wa yutrak ila al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Semua orang diterima dan ditolak cakapnya melainkan Nabi yang maksum sallallahu alaihi wasallam. Boleh you nak terima cakap saya pun boleh, tak mau terima cakap saya pun boleh. Tapi apa yang Allah dan Rasul kata you kena terima. Bukan mesti orang kena ikut Mufti Perlis. Bukan mesti orang kena ikut sama nama tokoh sunnah, tak. Orang kena ikut Quran dan sunnah. Makna ini tidak dipahami. Bila mereka keluar jadi penceramah di luar, mereka dengar orang bagi pendapat tak sama dengan tok guru dia di pondok, dia kata orang tu sesat. Itu masalahnya. Dia mengaji sistem yang sempit, lalu dia memfardukan kesempitan itu atas kepala orang lain. Kemudian apabila mereka pegang jabatan agama apa semua, mereka jadikan mereka diktator. Sebagian mereka ni saya tengok duduk dalam parti politik, cakap tentang hak, kebebasan, tapi dalam agama mereka diktator. Omar tidak pernah memfardukan mazhabnya ke atas orang lain. Imam Malik enggan supaya muwatta' dijadikan satu teras yang mewajibkan seluruh orang di bawah kerajaan Islam. Jadi saya ingat ini golongan ni, dia yang create, dia kata orang Melayu berpecah sekarang ni pasal apa? Ada puak-puak sunnah ni. Jadi saya ingat kita nak kena perbetulkan keadaan ni.